Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kuliah 36 akan membentangkan mengenai ancaman berita palsu terhadap rakyat Malaysia. Ahli kuliah kami terdiri daripada 8 orang seperti di bawah. Saya sertakan sekali bahagiannya akan dibentangkan oleh satu orang daripada kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhanisa binti Azhar. Nama metrik saya adalah 158361. Saya akan menerangkan pengenalan tentang ancaman berita palsu terhadap rakyat Malaysia. Tujuan ini adalah untuk mengaburi mata orang ramai bagi memalukan halaman tertentu demi kepentingan kewangan atau politik. Hal ini juga bermatlamat membutakan mata untuk menipu masyarakat dan berbeza dengan sindiran secara terang-terangan atau parodi yang hanya bertujuan untuk menyentuh hati penonton. Seterusnya, rakyat Malaysia seharusnya mengetahui kepentingan menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum menghantar berita tersebut kepada orang lain supaya berita palsu dapat dihapuskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurani Izzati binti Azhar akan membentangkan bahagian objektif kajian. Pertama adalah mengenal pasti jenis-jenis berita palsu yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, mengenal pasti kesan-kesan ancaman berita palsu terhadap rakyat Malaysia. Dan terakhir adalah mengenal pasti langkah-langkah dalam menangani ancaman berita palsu dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih. Terdapat 3 permasalahan kajian. Yang pertama ialah menyentuh sensitiviti perkauman. Penulisan komen, meme atau video yang dimaknai tanpa memahami faktor sosial budaya dan sensitiviti kaum boleh mengakibatkan timbulnya rasa tidak senang, terhina atau tersinggung. Yang kedua ialah menjejaskan politik dan ekonomi negara. Keadaan ini lagi membimbangkan sekiranya terdapat ahli politik yang terlibat dalam pengubalan undang-undang negara turut mempercayai maklumat palsu dan mengakibatkan mereka akan membuat pertimbangan yang salah. Dan yang terakhir ialah menjadi permasalahan dunia. Walaupun terdapat sesetengah perkara yang dikongsikan di internet dilakukan sekadar gurauan atau permainan, namun warganet yang membaca atau menonton maklumat itu belum tentu dapat membezakan realiti antara dua keadaan itu. Assalamualaikum, saya Husna binti Humaidi akan membentangkan mengenai kaedah kajian. Kaedah kajian terdiri daripada 2 bahagian iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer kami telah mengedarkan soal sidik kepada 100 responden. Kami mengedarkannya melalui media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Data-data yang dikumpulkan melalui soal sidik ini telah dianalisis dan ditafsir secara terperinci dalam kerja khusus ini. Selain itu, sumber sekunder, kami mencari bahan kajian melalui internet sebagai sumber rujukan untuk mengumpul maklumat. Kami mencari artikel-artikel di internet untuk menyempurnakan kerja khusus ini. Terdapat pelbagai artikel yang berkaitan dengan berita palsu telah memperkukuh pemahaman kami terhadap ancaman berita palsu dalam kalangan rakyat Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Yap Cham Yu dengan nombor metrik 156345 akan membentangkan bahagian dapatan kajian dan analisis. Demografi responden menunjukkan bahawa perempuan merangkumi sebanyak 54 orang responden, manakala bagi lelaki pula merekod sebanyak 46 orang responden. Responden yang kami dapati kebanyakan daripada golongan umur 21 tahun hingga 25 tahun, iaitu sebanyak 73 orang responden. Selain itu, lebih daripada separuh responden ialah berbangsa Melayu, iaitu sebanyak 55 orang responden, manakala bagi Cina dan India pula, merekod sebanyak 31 dan 14 orang responden masing-masing. Dari aspek taraf pekerjaan pula, terdapat 72% daripada responden ialah golongan pelajar kerana soal selidik ini banyak diedarkan kepada pelajar. Seterusnya, rumusan daripada hasil soal selidik menunjukkan bahawa sebanyak 87 orang responden pernah melihat sebarang berita palsu di media sosial, manakala masih ada 13 orang responden tidak pernah melihat sebarang berita palsu di media sosial. Terdapat 58 orang responden mengatakan bahawa mereka atau kenalan rapat mereka tidak terpengaruh dengan berita palsu yang disebarkan.
Hal ini dapat dirumuskan bahawa kebanyakan responden masih berjaga-jaga dengan sebaran berita palsu dan tidak mudah terperdaya atau tertipu berita palsu. Selain itu, data daripada aspek jenis maklumat berita palsu yang pernah dialami oleh responden atau kenalan rapat responden menunjukkan bahawa kandungan berita yang mengelirukan merekod peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 67%, diikuti dengan kandungan berita yang tidak benar sebanyak 59% dan kandungan berita yang direka oleh seseorang meliputi 58%, manakala kandungan berita yang dimanipulasikan merekod peratusan yang paling rendah, iaitu 46%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazika binti Mazlan. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kesan-kesan negatif akibat daripada penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu adalah sangat berbahaya dan akan mengundang kesan yang mendalam kepada segelintir masyarakat. Penyebaran berita palsu ini sibuk diperkatakan sekarang dan menjadi bualan orang ramai. Namun, ramai yang masih menjadi mangsa kepada penipuan berita palsu ini. Antara kesan negatif yang dapat diperoleh adalah dapat menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat serta menjejaskan sensitiviti, privasi dan reputasi individu, organisasi serta negara. Selain itu, penyebaran berita palsu juga dapat mewujudkan ketidakpercayaan terhadap kerajaan memerintah. Hal ini amat membimbangkan dan patut dicegah supaya tidak berlaku sebarang pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali, kesan negatif yang kita dapat ketahui adalah dapat menyebabkan segelintir rakyat Malaysia ketakutan dan juga panik terhadap sesuatu berita. Jadi, kesan-kesan negatif ini perlulah segera dihapuskan dengan mengambil berat dan cakna akan isu penyebaran berita palsu ini. Saya rasa sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Jiwasri Rubini, anak perempuan Subramanian bermatrik nombor 159451. Sebanyak 39 responden sangat setuju bahawa berita palsu harus dipantau oleh SKMM dan kerjasama PDRM adalah salah satu langkah yang efektif untuk mengatasi penyebaran berita palsu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) memantau penyebaran maklumat palsu di media sosial berkaitan perkembangan semasa dalam negara. SKMM dalam kenyataan media mengingatkan orang awam supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja. Di sebalik kehairahan berkongsi maklumat, sebarang perkongsian kandungan bersifat palsu, jelek dan mengancam adalah salah satu kesalahan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda maksimum sebanyak RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. Dalam hal ini, SKMM menegaskan bahawa tindakan penguatkuasaan akan dijalankan berdasarkan aduan daripada orang awam mengikut peruntukan undang-undang sedia ada secara telus demi melindungi hak masyarakat dan kepentingan masyarakat. Seterusnya, seramai 42% responden sangat setuju bagi pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dan menjatuhkan hukuman terhadap individu yang menyebarkan berita palsu. Berita palsu akan disiasat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), Cyber Security Malaysia dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) melalui kaedah terperinci yang mungkin membabitkan kaedah komputer forensik dan lain-lain. Selepas bukti dikumpul, baru pihak pendakwa boleh membuat dakwaan terhadap suspek di mahkamah mengikut undang-undang berkaitan. Namun, cabaran yang dihadapi mereka ialah berita palsu yang diwujudkan melalui akaun media sosial palsu atau akaun tanpa nama. Walaupun proses siasatan mengambil masa agak lama, jika ini berlaku, pihak pendakwa mesti benar-benar yakin dan pasti bukti yang diperoleh adalah sahih.
Tanpa bukti yang kukuh, kes memalsu dan penyebaran berita palsu tidak dapat diputuskan oleh mahkamah. Akhirnya, 46% responden sangat bersetuju untuk pihak berkuasa sahkan berita yang terima dengan bertanya kepada orang yang lebih layak. Pertama, semak sumber berita sebelum memanjangkannya. Jika maklumat yang hendak dipanjangkan bersumber seperti daripada adik kepada kawan, adik sepupu saya di sekolah atau bapa saudara kepada adik kawan jiran yang bertugas di hospital sekian-sekian, elakkan daripada menyebarkannya. Ini kerana besar kemungkinan maklumat itu tidak benar, atau jika benar sekalipun, mungkin ada pertambahan palsu yang menjadikannya sensasi. Kecanggihan multimedia boleh menjadikan berita palsu nampak seperti berita rasmi, terutamanya dengan meletakkan imej jata negara, logo atau nama orang kenamaan untuk menambah rasa percaya. Kata kuncinya ialah semak, semak dan semak sebelum sebar. Jika tidak pasti, jangan kongsi. Hai, saya Nur Aina Akila binti Hasbullah akan membentangkan rumusan kepada topik yang kami bincangkan, iaitu ancaman berita palsu terhadap rakyat Malaysia. Secara amnya, media sosial ataupun media massa merupakan platform atau rangkaian telekomunikasi yang amat penting pada abad ini. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang wujud pada masa kini adalah tidak salah, tetapi kita haruslah menggunakannya dengan cara yang betul. Pengaruh penyebaran berita dan maklumat melalui media sosial oleh masyarakat kian dirasakan dari masa ke semasa. Hal ini kerana pengguna media sosial memiliki alternatif untuk menerima ataupun mempercayai maklumat dan berita yang terpapar di media sosial, sama ada berita berkenaan benar atau palsu. Oleh yang demikian, sebagai pengguna media sosial yang berhemah, kita haruslah mengetahui undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan atau negara masing-masing supaya dapat menggunakan media sosial dengan cara yang betul dan bijaksana bagi mengelakkan diri daripada terjebak kepada sesuatu yang negatif.